Ini adalah model Isuzu D-Max X-Trail 3.0. Teruskan menonton channel MRZ Vlog kerana banyak lagi info-info yang menarik untuk anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog untuk segmen review. So, untuk konten pada kali ini lebih kepada kesimpulan, kesimpulan dan pengalaman selama saya menggunakan lebih kurang 2 minggu Isuzu D-Max X-Trail 3.0. So, untuk di konten ini saya akan berkongsi lah kepada anda semua di luar sana, sama ada yang mungkin selama ini ingin membeli Isuzu D-Max X-Trail ini ataupun masih berhajat ataupun dua hati dan sebagainya. So, hari ini konten ini saya akan bercerita lebih kepada pengalaman lah. Pengalaman saya menggunakan lebih kurang 2 minggu Isuzu D-Max X-Trail ini, dan saya akan kongsikan kepada anda. So, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Alright, untuk pengalaman yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana berkenaan dengan Isuzu D-Max X-Trail 3.0. So, untuk pertama kalinya lah saya membawa Isuzu D-Max ni mendaki Bukit Kimanis. Seperti yang anda lihat sebelum ni, konten saya sebelum ni, Isuzu D-Max X-Trail ini berjaya menawan Bukit Kimanis. So, untuk pengalaman saya lah selama saya membawa Isuzu D-Max ni, apa yang saya dapati, pecutannya memang sangat-sangat berbeza lah daripada model sebelum ni. Seperti yang anda sedia maklum, ia mempunyai kuasa sehingga 190 horsepower dan 450 Nm. So, jika anda bandingkan dengan model sebelum ini, memang sangat-sangat jauh lah daripada yang model sebelum ni kan. So, untuk pengalaman saya lah, kuasa pecutan dia, maksudnya daripada 0 hingga 100 itu amat-amat cepat untuk dicapai. Dan selain itu, ketika anda sedang melayani seleko-seleko itu, sebenarnya sangat selesa untuk melayani seleko, jalan raya dan sebagainya. Selain pengalaman saya ketika memandu di Bukit Kimanis menggunakan Isuzu D-Max X-Trail ini, sebenarnya apa yang saya dapati ketika sedang melayan corner tu, saya dapati sistem suspensionnya pun amat bagus. Lebih stabil lah ketika anda melayan seleko sebenarnya. Dan apa yang saya dapat maklum lah berkenaan dengan sistem suspensionnya pun telah dinaik taraf. Seperti yang anda sedia maklum sebelum ini. So, depan dan belakang sistem suspensionnya telah pun diubah lah. Menjadikan lebih baik daripada yang sebelum ini. So, itu yang menyebabkan Isuzu D-Max X-Trail ini begitu stabil untuk melayani seleko-seleko di jalan raya. Untuk pertama kalinya, seperti yang anda sedia maklum, Isuzu D-Max X-Trail ini telah pun dilengkapi dengan sistem ADAS, ADAS. Dan sistem ini sebenarnya lebih kepada keselamatan pemandu. Apa yang saya dapati ketika sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max X-Trail ini, lebih kurang 2 minggu, sistemnya sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Apalagi apabila anda terleka memandu dan tiba-tiba kenderaan di hadapan itu berhenti secara tiba-tiba. Dan dengan adanya sistem ADAS ini, ianya dapat membantu pemandu sebenarnya untuk lebih selamat daripada pelanggaran yang tidak diingini. Untuk pengalaman yang seterusnya sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max X-Trail ini, terutamanya apabila saya memandu pada waktu malam. Pada waktu malam, sistem pencahayaannya sangat-sangat memuaskan. Ini kerana ia menggunakan sistem lampu LED. Lampu tinggi dan lampu rendah menggunakan sistem LED. Dan tidak cukup daripada itu, dia juga menggunakan LED untuk fog lamp. So, apa yang menarik perhatian saya sebenarnya, sistem ini lebih kepada memudahkan pengguna. Sebagai contoh, apabila anda menggunakan di waktu malam, anda menggunakan lampu tinggi, dan apabila anda berjumpa dengan kenderaan di hadapan, ia akan secara automatik rendahkan lampu. So, teknologi ini dan pengalaman ini merupakan pengalaman pertama buat saya
menggunakan Isuzu D-Max Extreme 3.0. Apa yang Anda dapat lihat sekarang ini merupakan salah satu pengalaman saya juga untuk membawa Isuzu D-Max Extreme. So, sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max Extreme ini, apa yang saya dapati, ianya juga lebih kepada kemudahan, kesenangan untuk pengguna ataupun pemandu itu sendiri. Oke, apabila Anda keluar daripada kereta ini, sebenarnya ianya lebih kepada kemudahan Anda. Apabila Anda meninggalkan kendaraan ini, ia lebih kurang 3 meter. Apa yang Anda dapati, ianya akan kunci sendiri. So, ini saya dapati sangat baiklah untuk pengalaman pemanduan saya. Sebab sebelum ini sejujurnya memang tidak ada lah untuk Isuzu D-Max. Dan akhirnya untuk model ini telah dibawa masuk. Oke, dan pengalaman saya untuk pertama kalinya inilah antara pengalaman yang terhebat untuk saya. Selain itu, pengalaman yang sangat-sangat bermakna buat saya ketika menggunakan Isuzu D-Max Extreme ini, yaitu sistem cruise control-nya. Oke, sistem cruise control ini juga lebih kepada kemudahan, kemudahan dan kesenangan pemandu. Sebenarnya, apabila Anda mengaktifkan sistem cruise itu, sebenarnya pemandu sebenarnya lebih kepada relax, relax untuk menekan pedal minyak. Dan apa yang saya dapati sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max Extreme ini, ianya lebih kepada keselesaan. Apabila kendaraan di hadapan itu perlahan, secara otomatis Anda pun akan perlahan. Dan sistem ini sebenarnya juga dikawal oleh sistem ADAS yang ada di hadapan dua kamera tersebut. So, sepanjang pengalaman saya menggunakan Isuzu D-Max Extreme ini, ia memang sangat-sangat membantulah kepada pemandu-pemandu di luar. Oke, untuk pengalaman seterusnya lah, sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max Extreme 3.0 ini, sudah pastinya Isuzu D-Max terkenal dengan penjimatan minyaknya. Ya, saya pasti di luar sana ramai akan bertanya, model baru nih jimat ke tidak minyaknya? Oke, bagi saya bermula daripada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, penggunaan diesel untuk kendaraan ini memang sangat-sangat jimat. Sistem pembakarannya sangat-sangat efisien. Sama, tidak berubah seperti model-model sebelum ini. Apabila Anda melalui kawasan yang di bandar ataupun kawasan jarak jauh, penggunaan dieselnya sangat-sangat jimat sebenarnya. Walaupun dia menggunakan sistem otomatis 6 speed, bagi saya Isuzu D-Max tetap unggul dengan kehebatan penjimatan minyaknya. Oke, seterusnya pengalaman sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max Extreme 3.0 ini. So, apa yang saya dapati? Keselesaannya. Keselesaan pada bahagian dalaman. Seperti yang Anda sedia maklum, untuk model-model sebelum ini memang sangat-sangat berbeza lah, daripada keselesaan dalaman, reka bentuk dalaman, dan reka bentuk keseluruhan daripada model ini. So, sepanjang saya menggunakan Isuzu D-Max Extreme ini, sejujurnya, ketika Anda berada di dalam, seperti yang saya katakan sebelum ini, Anda umpama tidak memandu pickup truck, tetapi umpama Anda memandu SUV. SUV di luar sana, yang mana keselesaannya memang lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Dengan keadaan desain di dalam ini, yang cantik, dengan leathernya, dengan desain serba modernnya, dengan keselesaan suspensionnya, saya pasti, jika Anda sedang menggunakan Isuzu D-Max Extreme ini, Anda akan rasa perbezaan untuk model-model sebelum ini. So, itulah dia pengalaman saya ketika memandu Isuzu D-Max Extreme. Selama 2 minggu lah katakan saya memandu Extreme ini. Sebenarnya banyak lagi lah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan lah, untuk memandu ini. Rasanya macam tidak cukup untuk memandu 2 minggu ini. Tapi apakan daya, perjanjian tetap perjanjian dengan Isuzu Malaysia. Saya hanya dibenarkan menggunakan 2 minggu lah untuk di review, di uji pandu dan sebagainya. Mungkin semoga satu hari lagi di masa akan datang ada lagi model-model yang akan dibawa masuk ke Malaysia. Seperti contoh MUX, kan? Dengar-dengar kata model MUX pun sudah ada model yang baru di Thailand. So, saya berharaplah kan pada Isuzu Malaysia, kalau ada lagi model baru MUX masuk ke Malaysia, saya harap dapatlah diberi peluang untuk mencuba seperti Isuzu D-Max Extreme ini, kan? Manalah tahu permintaan saya dikabulkan. Oke,
Rasanya sampai di sini saja untuk konten saya pada kali ini. Konten lebih kepada kesimpulan, pengalaman selama saya memandu Isuzu D-Max X-Trend ini. Oke. Kemana saja saya bawa, ke Kota Kinabalu, ke Beaufort, ke Keningau, ke Sipitang. Yang pasti semuanya oke, selesa dan mantap. Sampai jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share, dan aktifkan button lonceng. Serta follow juga page Facebook saya di MRZ Vlog. Link ada sertakan di bawah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye-bye.